Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Harapnya anda semua berada di dalam keadaan baik dan sihat-sihat belaka. Saya Aiman Akib. Saya adalah Junior IoT Developer di syarikat Android Solution. Jadi untuk hari ini, saya akan berkongsi ilmu dengan anda semua mengenai topik sistem rangkaian sensor wireless untuk aplikasi IoT dengan ESP-Now. Jadi untuk topik perbincangan webinar hari ini, kita akan mengupas sedikit perkara yang akan dimulakan dengan perkongsian projek memantau persekitaran bilik dengan IoT, yang mana ianya merupakan projek yang saya sedang buat. Kemudian diikuti dengan apa itu rangkaian sensor wireless atau WSN. Selepas itu kita akan melihat contoh-contoh aplikasi WSN yang ada di persekitaran kita. Dan kemudian kita akan melihat satu teknologi ataupun protokol WSN yang digunakan. Dan terakhir sekali kita akan buat projek aplikasi IoT WSN. InsyaAllah jadi saya akan memulakan dengan perkongsian projek saya, iaitu sistem pemantau persekitaran bilik dengan IoT. Jadi kat sini anda semua boleh lihat saya ada dua makro pengawal di sini. Satu ni adalah ESP32. ESP32 ini bersambung dengan sensor DHT11. Okey. Jadi apa itu sensor DHT11? Sensor DHT11 adalah sensor yang mengukur suhu dan kelembapan. Okey. Jadi untuk gambar rajah yang anda lihat atas saya bulatkan ini, kita panggil dia sebagai sensor node sensor. Dan sensor node ini kita labelkan dia sebagai penghantar, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai sender. Okey. Jadi daripada sender ini, sensor DHT11 akan membaca suhu di sekelilingnya dan dia akan memberi data tersebut kepada mikropengawal ESP32. Dan daripada mikropengawal ESP32 ini, data-data daripada sensor DHT11 ini akan dibawa atau dihantar ke mikropengawal yang lagi satu. Mikropengawal lagi satu saya gunakan ini adalah ESP8266, atau kalau nama selain daripada ESP8266 kita panggil dia sebagai Node MCU. Jadi daripada Node MCU atau ESP8266 ini, data yang diterima daripada penghantar ini akan dipaparkan di LCD ini. Dan juga selain daripada memaparkan data di LCD, kita punya ESP8266 ini akan bersambung dengan modem Unify ataupun modem Wi-Fi. Di rumah saya menggunakan Unify. Jadi ESP8266 ini akan terus berhubung dengan modem Unify dan seterusnya akan menghantar data tersebut ke internet. Jadi apa yang anda lihat di sini adalah satu gambaran mengenai apa itu sensor rangkaian wireless. Kita ada sensor node, dan sensor node ini ada mikropengawal dan sensor. Kemudian kita ada dua identity. Yang pertama adalah sender
ini adalah sender dan yang kedua ini pula adalah receiver. Receiver ini adalah penerima yang menerima data daripada penghantar. Okay. Untuk memudahkan anda semua, saya akan pergi ke raja blok mudah mengenai WSN. Dari sini anda boleh melihat bagaimana kita panggil dia sebagai lapisan atau fasa daripada nod penghantar ini. Kita ada sensor yang berhubung dengan makro pengawal kita tadi, iaitu ESP32. Dan ESP32 ini akan menghantar data sensor tersebut ke nod penerima. Daripada nod penerima ini, dia akan berhubung dengan modem Wi-Fi kita atau modem internet kita. Dan daripada modem internet kita inilah yang akan membawa data tersebut ke internet dan platform IoT. Okey, jadi kat sini daripada internet dan platform IoT, daripada internet itu akan kita paparkan data yang dihantar oleh nod penerima ke platform IoT. Jadi dalam gambar ini anda boleh lihat saya menggunakan platform IoT Fabric. Jadi mungkin anda biasa mendengar platform IoT seperti Blink, ThingSpeak. Fabric juga adalah salah satu contoh platform IoT yang tersedia di sekeliling kita. Jadi fungsi platform IoT Fabric ini adalah sama seperti ThingSpeak dan Blink, iaitu memaparkan data daripada makro pengawal ke internet. Okey. Saya sentiasa bercakap mengenai sensor rangkaian wireless atau sensor node atau node sensor, kemudian penghantar dan penerima. Jadi kita akan mengupas sedikit topik apa itu WSN ataupun rangkaian sensor wireless. Okey. Secara mudahnya, rangkaian sensor wireless atau dalam terma bahasa Inggeris kita menyebutnya sebagai wireless sensor network merujuk kepada rangkaian penderia yang tersebar secara jarak jauh dan khusus untuk memantau dan merekod keadaan fizikal persekitaran dan memajukan data yang dikumpul ke lokasi pusat dan internet. Secara mudahnya, kalau anda boleh lihat di projek saya buat ini, data-data daripada node sensor ini atau node penghantar ini akan dihantar ke node penerima, dan daripada node penerima ini akan berhubung dengan modem internet kita. Daripada modem internet kita inilah dia akan membawa data-data tersebut ke internet. Daripada internet dia akan disambungkan dengan platform IoT yang kita hubungkan lah. Macam contoh, macam situasi saya menghubungkan data-data tersebut ke platform IoT Fabric. Mungkin saya boleh menghubungkan data tersebut ke platform IoT seperti ThingSpeak ataupun Blink. Jadi kita membawa sedikit ke dalam mengenai komponen yang ada atau komponen asas rangkaian sensor network ini. Seperti anda lihat, kita ada sensor node, dan di dalam sensor node ini anda boleh lihat ada kotak hijau yang kalau kita nampak anak panah ni dia pergi ke satu sama lain, kata mudahnya ianya berkomunikasi di antara satu sama lain. Dan di dalam kotak hijau ini terdiri daripada sensor dan juga makro pengawal. Daripada komponen ini terjadilah satu sensor node, ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia node sensor.
dan daripada node sensor inilah dia akan berhubung dengan gateway node. Dalam contoh situasi kita, gateway node kita ini adalah modem internet. Daripada modem internet ini dia akan membawa data-data node sensor tersebut ke internet. Daripada internet inilah akan disambungkan ke platform IoT seperti ThinkSpeak ataupun Blink ataupun Favorite dan dipaparkan kepada user ataupun pengguna, iaitu kita lah. Jadi saya akan bercerita sedikit bagaimana WSN ini berkomunikasi. Ada 4 jenis komunikasi rangkaian WSN yang ada di dalam seni bina ini. Kita ada 4. Salah satunya kita mulakan dengan satu hala komunikasi ataupun dalam bahasa Inggeris one way communication. Satu hala komunikasi ini di mana kalau nampak yang merah ni, ini adalah penghantar. Dan yang hijau ini pula adalah penerima. Okey. Jadi penghantar ini terdiri daripada mikro pengawal dan juga sensor. Seperti projek yang saya buat, ini seperti projek saya inilah. Kalau tengok kat sini, ini adalah satu hala komunikasi di mana kita ada penghantar dan kita ada penerima. Penghantar kita ada sensor dan mikro pengawal. Untuk penerima kita ada mikro pengawal sahaja. LCD ini kita panggilnya sebagai actuator. Actuator ni adalah satu komponen elektronik yang memaparkan output secara fizikal atau jelas dinampak oleh kita. Okey. Jadi itu adalah contoh satu hala komunikasi. Kemudian ada pula 2 hala komunikasi di mana kedua-dua node ini kita panggil dia sebagai transceiver. Di mana transceiver ini terdiri daripada mikro pengawal dan juga sensor. 2 hala komunikasi ini bermaksud kedua-dua node ini akan berkomunikasi di antara satu sama lain. Yang mana kalau kata mudahnya, data sensor setiap transceiver ini akan bertukar di antara satu sama lain. Sebagai contoh, transceiver A menghantar data sensor ke transceiver B. Dan transceiver B menerima data tersebut dan memaparkan kepada output seperti contoh LCD. Dan kemudiannya akan menghantar sensor B punya data ke node A. Jadi kemudian seterusnya kita ada banyak kepada satu komunikasi. Okey, banyak kepada satu komunikasi merujuk lebih daripada satu penghantar yang menghantar data ke satu penerima. Kalau kita lihat di nombor 1 ini adalah satu hala komunikasi yang mana kita cuma ada satu penghantar dan satu penerima sahaja. Tapi untuk banyak kepada satu komunikasi ini, kita ada banyak penghantar dan satu penerima. Jadi kalau contoh di sini, sama sahaja di mana penghantar ada mikro pengawal dan juga sensor. Dan setiap penghantar ini memiliki alamat yang berbeza atau kita panggilnya sebagai ID. ID yang berbeza untuk menghantar ke penerima. Kenapa kita ada ID? Adalah untuk mengelak sebarang konflik
Sebagai contoh, kalau ini adalah sensor node A, kemudian ini adalah sensor node B, dan ini adalah sensor node C. Kita tak nak data yang keliru untuk penerima. Jadi banyak kepada satu komunikasi ini adalah jenis komunikasi yang kerap atau sering dilihat di persekitaran kita. Kemudian kita beralih ke nombor 4. Nombor 4 ni pula adalah banyak kepada banyak komunikasi, atau bahasa Inggerisnya many to many communication. Banyak kepada banyak komunikasi ini sama sahaja seperti dua hala komunikasi, cuma yang membezakannya adalah jumlah bilangan transceiver ini adalah lebih daripada 2. Sebagai contoh, dalam gambar rajah ini kita ada 4 transceiver. Jadi keempat-empat transceiver ini akan berkomunikasi di antara satu sama lain dan akan bertukar data ataupun kita menghantar data ke antara satu sama lain dan memaparkan data-data yang diterima di antara satu sama lain. Jadi ini adalah antara jenis komunikasi rangkaian WSN yang tersedia. Secara rumusannya kita ada 4 jenis lah. Bermula daripada satu hala, kemudian 2 hala, kemudian banyak kepada 1 dan terakhir sekali adalah banyak kepada banyak. Seterusnya pula kita akan mengupas topik mengenai topologi rangkaian WSN. Kalau anda lihat di sini, terdapat 3 jenis topologi yang saya akan bentangkan kepada anda lah. Sebelum itu, mari kita mengenali apakah itu topologi. Secara asasnya, kalau kita dalam kata mudahnya, topologi ni adalah corak ataupun susunan bagaimana sesebuah sistem rangkaian itu berhubung. Kalau kita melihat di laman website Google, kita buat sedikit pencarian di Google, kita tulisnya network topology, anda akan lihatlah macam-macam bentuk topologi rangkaian yang tersedia. Kalau macam di dalam gambar yang anda lihat ini, kita ada point to point, kita ada bus, kita ada ring, kita ada star, kita ada tree, kemudian kita ada mesh, terakhir sekali kita ada hybrid. Ada pelbagai jenis topologi dan setiap topologi ni sebenarnya ada fungsi dan peranan masing-masing. Jadi untuk slide kali ini saya akan terangkan 3 jenis topologi yang tersedia lah. Antaranya adalah star, tree dan juga mesh. Okay. Untuk memudahkan anda memahami diagram ini, saya akan terangkan setiap warna bulatan ini. Kalau anda lihat, kalau color biru, N node ni. N node ini adalah sebenarnya sensor node. Dalam sensor node kita ada mikro pengawal dan juga sensor. Router node pula atau yang bulatan color berwarna biru gelap adalah transceiver. Dan terakhir sekali adalah gateway. Gateway yang bulatan berwarna hijau. Gateway ni boleh menjadi sama modem lah. Modem rumah kita ataupun di pejabat atau di mana-mana tempat lah. Untuk router kita ada transceiver dan satu lagi pula adalah kita panggil sebagai access point. Tapi kalau untuk memudahkan anda semua memahami topologi yang lebih mudah, kita nyatakan router node ni sebagai transceiver lah. Kita mulakan dengan topologi pertama, iaitu topologi star. Kalau anda lihat di sini, corak atau susunan sensor node dan gateway ini kita boleh menyatakan, kita boleh kata ianya adalah jenis komunikasi WSN banyak kepada satu. Atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil many to one lah. Dan dalam many to one ini kita boleh lihat lah sensor node, sebagai contoh sensor node A, sensor node B
dan sensor node C. Ketiga-tiga sensor node ini akan menghantar data masing-masing ke gateway ataupun ke modem kita. Dan daripada modem kita inilah akan pergi ke internet. Jadi apa peranan atau apakah fungsi topologi star? Atau kalau dalam kata mudahnya, apa sifat topologi star ini? Topologi star secara ringkasnya kalau kita terangkan, dia adalah satu susunan atau satu corak bentuk untuk kalau dalam kata bahasa Inggeris ni kita nak centralize atau kita nak membuat satu pusat untuk kesemua node-node ini berhubung pada satu tempat yang samalah atau menghantar data ke satu destinasi yang sama. Dia tak pergi ke tempat yang lain, dia tak pergi ke peranti yang lain lah. Maksudnya dia akan pergi ke satu peranti yang sama sahaja. Kalau dalam contoh senario kita ini adalah ketiga-tiga sensor node ini akan menghantar data ke satu modem yang sama lah. Okay. Jadi ini adalah fungsi star topology. Kemudian kita pergi ke tree topology pula. Kalau tree topology sama sahaja seperti star topology, cuma yang membezakan mereka adalah tree topology ada hierarki atau kita kata mudahnya dia ada bahagian-bahagian tertentu. Kalau anda lihat di sini, kita ada bahagian pertama, bahagian paling bawah, di mana sensor node ini akan menghantar data ke transceiver. Dan transceiver ini akan menghantar data ke transceiver lagi satu. Transceiver lagi satu sampailah ke gateway. Ini adalah tree topology atau corak susunan tree topology ini adalah secara hierarki, bermaksud lapisan demi lapisan. Ciri-ciri tree topology ini adalah untuk kalau macam kita bagi contoh. Contohnya lapisan nombor 2 ini, yang nombor 2 yang saya tunjukkan ini, secara tiba-tiba terputus hubungan, bermakna hanya lapisan yang lain sahaja yang dapat berkomunikasi. Ini adalah salah satu ciri-ciri, kalau dari segi keselamatan cyber, ini adalah salah satu cara untuk memberhentikan atau untuk memutuskan rangkaian yang bermasalah. Tapi kalau dalam situasi ini, topologi tree ini adalah satu topologi yang secara hierarki, di mana setiap data itu akan dihantar secara lapis demi lapis. Sama juga kalau anda tanya dari jenis komunikasi topologi tree, iaitu mereka ianya mengamalkan banyak kepada satu pada masa sama juga boleh menjadi banyak kepada banyak jugalah. Sebab kita boleh lihat ada komunikasi dua hala di sini. Kalau lihat di sini kita ada transceiver. Setiap transceiver ni boleh hantar data ke sini. Data pun mereka boleh hantar ke sini, ke sensor node yang lain dan sebagainya lah. Terakhir sekali pula adalah mesh. Topologi mesh ini adalah menarik kerana kalau kita lihat di sini, setiap node ni, setiap sensor node, kalau anda lihat, saya tulislah, saya labelkan setiapnya A, B, C dengan D. Kesemuanya dapat berhubung di antara satu sama lain melalui transceiver inilah. Kita ada 4 transceiver. Transceiver 1, transceiver 2, 3 dan juga transceiver 4. Contohnya, kalau sensor node A nak menghantar data ke sensor node C, dia akan melalui transceiver 1, kemudian boleh sama ada nak pergi ke transceiver nombor 2, kemudian ke nombor 3 dan akan sampailah ke destinasinya. Jadi untuk sifat atau karakteristik
topologi mesh ini adalah bersifat, kita panggilnya sebagai autonomous, atau kalau kata mudahnya self healing lah. Kalau dalam self healing bermaksud, kita bagi contoh, maksudnya contoh transceiver nombor 1 secara tiba-tiba tiada, sensor node A masih lagi boleh berhubung melalui transceiver nombor 2 atau nombor 4 untuk menghantar data. Jadi dia, kalau kita kata mudahnya, dia boleh membina semula rangkaian yang baru apabila sesebuah peranti atau sesebuah node itu secara tiba-tiba bermasalah atau hilang komunikasi lah. Jadi ini adalah satu rumusan ringkas lah untuk jenis-jenis topologi bagi rangkaian WSN. Untuk maklumat lanjut, kita boleh mencarilah di laman sesawan Google, dan daripada Google tu anda akan boleh melihatlah penerangan secara penuh mengenai topologi-topologi berkenaan. Tapi yang saya terangkan kepada anda semua ini kita terangkan 3 jenis ni dan kita terangkanlah sifat-sifatnya. Macam kalau star ni adalah mengumpulkan kesemua sensor node untuk menghantar data ke satu destinasi yang sama ataupun satu saluran yang sama. Untuk topologi tree, topologi pokok ni adalah menghantar data-data ke satu destinasi lapis demi lapis. Kemudian terakhir sekali adalah topologi mesh, iaitu topologi yang bersifat boleh bina semula sekiranya salah satu peranti atau salah satu node hilang secara tiba-tiba, data masih dapat diteruskan melalui penyambungan ke node yang lain. Jadi ini adalah satu contoh yang ringkas lah yang saya harap anda semua boleh faham untuk memahami corak susunan sesebuah sistem WSN ini. Kalau kita lihat di aplikasi yang sebenar, antara yang popular yang digunakan adalah star dan juga mesh lah. Tree juga ada, tapi kita akan lihat secara penuh lah untuk aplikasi yang menggunakan WSN ini secara menyeluruh. Okey, jadi baiklah, kita akan pergi ke contoh aplikasi WSN yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau anda semua dapat lihat di sini, ini adalah antara kategori atau kita panggil sebagai kluster yang ada dalam aplikasi WSN. Jadi kat sini saya akan bercerita setiap kluster dan contoh aplikasi yang boleh digunakan. Kita mulakan dengan Critical Military Operation. Kalau dalam kata mudahnya, di dalam sektor ketenteraan, kalau kita tengok sini, contoh mudahnya adalah sistem pertahanan. Sistem pertahanan sama ada udara ataupun darat. Kalau dalam contoh ini saya akan tekankan pada contoh sistem pertahanan udara. Sistem pertahanan udara ni kita ada satu pasukan radio untuk mengesan kedatangan jet musuh ataupun kapal-kapal musuh lah di situ, kapal terbang daripada musuh. Okay. Kemudian apabila pasukan radio menerima isyarat atau melihat ada kapal musuh yang datang, dia akan memberi arahan atau berkomunikasi dengan pasukan penembak. Pasukan penembak ini adalah pasukan tentera yang akan menembaklah berdasarkan arahan atau koordinat daripada pasukan radio apabila musuh telah ditemui. Ini adalah contoh untuk kategori ketenteraan. Iaitu kita melihat di sini sistem pertahanan udara lah. Kita ada radio, pasukan radio ni akan fungsinya adalah mereka akan mengesan kehadiran musuh
apabila apabila mereka mengesan ada musuh di sesuatu kawasan, mereka akan memberi isyarat kepada pasukan penembak untuk melancarkan serangan lah. Kemudian kita pergi ke precision agriculture production, atau kalau kata mudahnya adalah sektor pertanian atau smart farming. Contoh mudah kita kat sini adalah, contoh yang paling mudah saya boleh beri adalah saya bagi contoh. Sebuah ladang tu ada dua jenis tanaman. Satu adalah apple, satu lagi adalah jagung. Kedua-dua tanaman ini berada di dua lokasi yang berbeza tetapi berada di dalam satu ladang. Jadi, setiap tanaman ini kita akan pasangkan ataupun adanya satu sensor node. Sensor node tersebut kita ada mikropengawal. Apa-apa jenis, kemudian kita ada sensor. Contoh sensor dalam smart farming kita gunakan adalah kelembapan tanah, kemudian suhu dan juga kelembapan di sekeliling lah. Itu antara contohnya. Jadi setiap sensor node yang berada di setiap tanaman ini akan menghantar data ke satu tempat yang sama lah. Kalau macam contoh ini, mereka akan menghantar ke satu gateway yang sama dengan data yang berbeza daripada lokasi yang berbeza. Kalau kita lihat yang ini, kita nampak macam saya terangkan di slide sebelum ini, iaitu jenis komunikasi. Ianya lebih ke arah banyak kepada satu punya jenis dalam bentuk topologi star. Itu adalah untuk smart farming lah. Kemudian kita ada advanced industry 4.0. Contohnya macam teknologi VR. Kemudian kita ada teknologi AI dan lain-lain lah. Seterusnya kita ada smart building monitoring. Kalau smart building monitoring ni dia konsepnya lebih kurang macam smart home, cuma membezakannya adalah kita memantau keadaan sekeliling di tempat yang berbeza. Kalau contoh smart building monitoring ni adalah ruang pejabat. Okey, dalam pejabat tu kita pasang sensor. Ada sensor-sensor yang mengesan suhu, kemudian kelembapan dan kemudian cahaya di dalam ruang pejabat. Contohnya kalau dalam pejabat ni kita pasang aircon kan, jadi kita gunakan sensor node suhu untuk mengukur kadar suhu yang ada di setiap ruang pejabat tu lah. Kemudian kita ikut dengan home appliance. Kalau home appliance ni, kita akan bercakap mengenai smart home. Dalam smart home ni, kalau dalam smart home kita ada, sebagai contohnya, kita ada kita boleh katakan macam contoh, kita memberi arahan kepada Google Assistant untuk menutup lampu lah. Okay. Macam contohnya dari sini, dari phone kita memberi arahan untuk tutup lampu dan phone tersebut akan menghantar data ke mikropengawal. Mikropengawal yang telah dipasang kepada lampu tersebut. Daripada mikropengawal ini, dia akan memberi arahan kepada lampu untuk tutup. Okay, ini adalah contoh untuk aplikasi smart home. Untuk e-house monitoring adalah lebih fokus kepada kesihatan, yang mana kalau kita lihat adalah setiap alatan-alatan kesihatan itu akan berhubung satu sama lain dan akan menghantar data ke satu. Dia akan pergi ke satu pusat data lah. Kalau dalam hospital ni, ke satu pangkalan data yang sama lah. Kemudian yang kedua terakhir adalah pengurusan bencana, iaitu disaster management. Sebagai contoh dalam aplikasi kita boleh lihat adalah sistem pemantauan banjir, yang ada kat Malaysia lah. Maksudnya kat sistem pemantauan banjir kita ni,
dia akan dipasangkan sensor node di setiap lokasi lah. Kalau macam contoh di satu daerah tu ada lokasi tertentu, kawasan peparitan tertentu atau longkang tertentu, kita pasangkan sensor node. Dan setiap sensor node ini mereka akan berhubung di antara satu sama lain lah. Contohnya sensor node A mengesan kadar takungan air itu melebihi paras bahaya dan sudah mencapai paras bahaya, dia akan memberi isyarat kecemasan atau isyarat amaran kepada jabatan yang berkaitan lah. Itu adalah contoh untuk aplikasi WSN dalam pengurusan bencana, iaitu dianya sangat bermanfaat untuk kita mengetahui lokasi manakah paling kritikal apabila sesuatu bencana itu sedang berlaku ataupun bakal berlaku ataupun mungkinlah akan terjadilah di situ. Kemudian yang terakhir adalah transportation atau dalam pengangkutan, tapi secara spesifiknya adalah berkaitan automotif. Sebagai contoh, kita melihat kereta Tesla. Kereta Tesla ada pelbagai jenis sensor macam kamera, kemudian kita ada radar, kemudian kita ada mungkin macam sistem pemantauan enjin ke. Jadi semua komponen ini mereka akan berkomunikasi di antara satu sama lain untuk membolehkan kereta Tesla tersebut bergerak dengan lancar. Sebagai contoh, kalau kamera dia melihat ada orang sedang melalui lintas, jadi kamera akan memberi isyarat kepada mikro pengawal yang berkaitan dengan roda ataupun berkaitan dengan enjin kereta untuk memberi arahan kepada enjin kereta dan roda tersebut untuk berhenti atau memperlahankan kereta itulah. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh aplikasi WSN yang kita boleh nampaklah atau secara mudahnya diterangkan. Baiklah, kita akan pergi ke lebih lanjut aplikasi WSN di dalam sektor ketenteraan. Kalau anda lihat di gambar di sini, kita boleh lihat ada 3 jenis pasukan tentera, iaitu pasukan A, kemudian kita ada pasukan B, kemudian kita ada pasukan C. Kemudian kita ada juga markas tentera kita di sini, markas operasi di satu kawasan tu lah. Dan kita ada satelit. Satelit ini adalah kita anggapnya sebagai satu gateway yang menghubungkan ketiga-tiga pasukan ini ke markas operasi lah. Kemudian kita ada drone. Drone ni adalah satu bantuan ataupun kalau dalam kata mudahnya kita boleh katakan dia sebagai sensor node lah. Atau juga kita boleh nyatakan dia sebagai transceiver. Contoh, kalau drone ini adalah drone gempur ataupun assault drone kan, yang drone yang bertindak untuk memberi tembakan, kita boleh panggil sebagai transceiver lah, yang mana apabila drone tersebut telah menembak ke satu tempat, dia akan hantar isyarat lah kepada pasukan tentera yang memberi arahan itu status tembakan tersebut lah. Okey, jadi kita ringkaskan kat sini dalam sektor ketenteraan. Kalau anda lihat gambar rajah ni mudah saja. Mereka menggunakan kaedah banyak kepada satu komunikasi dan topologi rangkaiannya adalah topologi bintang lah. Kalau tengok kat sini, pasukan A ke gateway, B ke gateway dan C juga ke gateway. Tapi kalau anda lihat secara detailnya, secara lanjutnya, A-nya boleh menjadi banyak kepada banyak komunikasi, sebab anda lihat ada satu line hijau di sini yang menghubungkan di antara pasukan itu satu sama lain. Jadi bermaksud setiap pasukan ini akan berhubung di antara pasukan yang lain, mereka berhubung satu sama lain. Contohnya macam pasukan A melihat ada kehadiran musuh di kawasan mereka, jadi mereka akan membuat panggilan atau menghantar isyarat kepada pasukan yang lain lah. Pasukan lain tersebut contohnya
pasukan A nampak musuh, dia akan memberi isyarat lah atau membuat komunikasi kepada pasukan B dengan C untuk datang memberi sokongan kepada pasukan A lah untuk bersiap sedia. Pada masa sama juga pasukan A ni juga akan menghantar maklumat yang mereka lihat ke gateway atau ke satelit ini, dan satelit ini akan menghantar data yang diterima daripada pasukan A ke markas operasi. Daripada markas operasi inilah kita akan lihat arahan-arahan lanjut. Contohnya markas operasi akan memberi arahan kepada pasukan C untuk segera pergi ke lokasi pasukan A. Kemudian seterusnya pula, ini adalah aplikasi WSN dalam wildlife tracking, ataupun kalau kita kata mudahnya penjejakan hidupan liar. Kalau macam kita tahu hidupan liar yang dihadapi ancaman kepupusan ini, kita perlulah menjaga mereka dengan sebaiknya. Jadi kalau contohnya macam harimau. Jadi dalam usaha untuk memelihara mereka yang pada kadar populasi yang rendah ini, kita kena berhati-hati untuk memastikan mereka selamat. Kita akan memasang setiap daripada haiwan tersebut satu tag ID ataupun satu chip kepada mereka lah di badan mereka, dan chip tersebut akan berperanan untuk menghantar data lokasi mereka ke gateway. Kalau dalam gambar ni anda boleh lihat lah macam sekumpulan rusa di sini. Kita ada rusa dan kita ada ular. Setiap daripada mereka akan dipasang chip, dan chip tersebut akan menghantar data ke access point. Daripada access point ni akan menghantar data tersebut ke satelit. Daripada satelit akan memaparkan data-data diterima ke menara pemantauan. Okay, contohnya macam rusa ni, dia akan hantar data ke access point A ataupun mana-mana menara access point yang berdekatan lah. Dan daripada menara access point tersebut lah mereka akan menghantar data diterima ke satelit. Satelit tersebut akan membaca data yang diterima dan akan menghantar terus ke menara pemantauan. Dan daripada menara pemantauan ni akan adalah orang-orang atau pengguna yang akan melihat keadaan atau melihat data setiap haiwan tersebut lah. Kalau anda lihat di sini, kita boleh menyatakan ini adalah boleh menjadi topologi berbentuk tree, di mana kita lihat ada lebih daripada 2 access point yang akan membantu menghantar data ke gateway. Dan dari segi jenis rangkaian yang kita boleh lihat kat sini, ini adalah jenis rangkaian banyak kepada satu lah. Ataupun boleh kata banyak kepada banyak jika ada lebih daripada satu menara access point lah di sini. Kemudian seterusnya kita pergi ke aplikasi WSN di dalam pemantauan kebakaran hutan. Kalau lihat di sini, kita ada contoh gambaran kebakaran sedang berlaku, dan di hutan tersebut kita dah deploy atau kita dah pasang sensor node lah. Jadi setiap sensor node ini akan apa yang mereka akan buat adalah mereka akan memantau keadaan sekeliling mereka. Contohnya sensor node A, dia melihat atau membaca persekitarannya sebagai selamat. Kemudian tengok sensor node B melihat di sudut atasnya ada kebakaran berlaku. Begitu jugalah C dengan D. Tetapi sensor node D melihat kebakaran kritikal tengah berlaku. Dan apabila kebakaran kritikal berlaku, apa yang akan buat adalah sensor node D tersebut akan menghantar isyarat kepada pihak bomba yang berdekatan atau yang berada di situlah. Dan daripada sinilah pihak bomba akan bertindaklah untuk memadam kebakaran tersebut. Tapi jika kita lihat kat sini, satu pesawat kapal terbang ni berfungsi sebagai gateway lah, yang mana kesemua sensor node ini akan menghantar data ke kapal terbang, dan kapal terbang ini akan
melepaskan data yang diterima kepada ahli bomba yang berdekatan di kawasan radius tersebut. Jadi ini adalah contoh aplikasi WSN di dalam yang berada di sekeliling kita. Jadi WSN ni sebenarnya dah satu aplikasi yang sudah lama yang berada di sekeliling kita dan memberi banyak manfaat kepada kita lah. Jadi baiklah, sebelum kita menghampiri ke jom buat projek aplikasi IoT dengan ESP Now, kita akan mempelajari satu protokol atau satu teknologi yang digunakan untuk komponen kita, iaitu ESP Now lah. Jadi di sini saya akan buat sedikit penjelasan ringkas. ESP Now itu apa? Jadi ESP Now ini adalah satu protokol yang dibangunkan oleh syarikat Espressif untuk membina rangkaian sensor wireless atau WSN yang membolehkan berbilang mikropengawal seperti ESP8266, MCU dan ESP32 berkomunikasi antara satu sama lain tanpa menggunakan Wi-Fi. Jadi protokol ni amat menarik sebab protokol ni dia serupa atau sama sahaja dengan sambungan jenis wireless 2.4 GHz berkuasa rendah yang kita sering nampak dalam vertical wireless ataupun click mouse ataupun dalam keyboard kita lah. Itu adalah contoh aplikasi protokol yang digunakan oleh ESP Now lah. Tetapi ESP Now ni secara ringkasnya adalah satu protokol khas untuk mikropengawal ESP8266 dan ESP32 lah. Jadi anda akan tanya-tanya siapa itu Espressif dan mereka ni syarikat apa. Jadi kita lanjutkan sedikit apa itu Espressif dan siapa mereka. Kalau kita lihat dari segi definisi dia adalah, atau dari segi mudahnya, Espressif ni adalah satu syarikat multinasional yang mengeluarkan chip mikropengawal sebagai contoh ESP8266 dan ESP32. Syarikat Espressif ni anda boleh lihat logo dia. Logo dia adalah bulatan merah dan ada tulisan Espressif lah di sini. Ia ni merupakan satu syarikat yang mengeluarkan chip mikropengawal ESP8266 dan ESP32 lah. Kalau anda semua boleh lihat, kalau kita buat Google macam contohnya kita tulis di Google, kita tulis cara untuk menghidupkan lampu dengan IoT dan anda akan lihatlah satu port mikropengawal yang berwarna hitam ni lah. Ini adalah chip mikropengawal ESP32 dan ESP8266 yang dikeluarkan oleh Espressif. Jadi Espressif ni sama saja seperti Arduino, mereka sebuah satu jenis sistem mikropengawal yang sesuai untuk kita kalangan pelajar ataupun kita sebagai makers, dan kadang-kala amat berguna untuk kegunaan industri. Jadi kita buat sedikit Google, kita melihat perbezaan di antara ESP32 dan juga Arduino. Kita boleh buat satu gambar rajah lah di sini. Tak apa, kita jumpa satu contoh kat sini. Macam contoh ini, Kalau anda semua boleh lihat, kita ada Raspberry Pi. Raspberry Pi ni sebenarnya adalah satu microprocessor. Jadi kita abaikan, kita fokuskan kepada Arduino Nano dan MCU lah. Arduino Nano dikeluarkan oleh syarikat Arduino sendiri dan sangat popular lah di kalangan pelajar dan kalangan makers lah. Tapi kebiasaannya kalau Arduino ni yang popularnya adalah Arduino Uno dan Mega. Arduino Nano juga antara yang tersenarai, tetapi dari segi populariti kita boleh katakan Arduino Uno lah lebih popular. Okey. Untuk Arduino Uno, dia ada banyak jenis bentuk. Kalau anda boleh lihat ke sini, dia ada color hijau dan dia ada color biru lah. Color biru ni adalah antara yang paling banyak lah kita boleh dapat di pasaran. Misalnya macam website
elektronik ataupun di kedai Shopee sendirilah. Kemudian kita ada Node MCU. Ini adalah Node MCU. Mungkin sedikit trivia untuk anda semua. Mesti anda akan pening apakah itu Node MCU dan apakah itu ESP8266 dan ESP32. Jadi kalau saya bagi penjelasan untuk Node MCU. Node MCU ni sebenarnya adalah mikro pengawal ESP8266. Ianya sama sahaja dengan ESP8266. Node MCU ni sebenarnya adalah satu nama lain untuk mikro pengawal ESP8266. Okay, kalau kita pergi ke website Espressif, anda akan lihat pelbagai jenis chip atau chip mikro pengawal Espressif itu sendiri. Kita dalam website ni boleh tengoklah di bahagian website tu, pergi dekat bahagian dev kits, tekan all. Dan dekat sini anda akan lihatlah pelbagai jenis ESP yang dijual atau yang tersenarai. Okey. Kat sini kita ada ESP32 siri S2. Jadi setiap model yang anda lihat ini memiliki spesifikasi dan fungsi yang berbeza. Contoh untuk ESP32S2 ini adalah satu chip microcontroller yang ditambah baik daripada model sebelum ini, iaitu ESP32. Okay. Kat sinilah. ESP32 ni adalah ESP yang asalnya lah, yang dikeluarkan oleh Espressif. Kemudian timbullah ESP siri yang berbeza seperti C3, C2, kemudian S3, S2. Jadi setiap barisan model yang dikeluarkan oleh Espressif ni ada spesifikasi, karakteristik dan sifat yang tersendirilah. Jadi saya akan terangkan secara amnya, ESP32S2 adalah satu siri ESP32 yang ditambah baiklah. Kemudian ditambah baik dengan lebih baik lagi dengan tambahan jenis connectivity, iaitu mereka pun mengeluarkanlah kita panggilnya ESP32S3 lah. Kemudian kita ada ESP32C, jenis C siri. C siri pula mereka menggunakan chip pemprosesan yang berbeza lah. Kalau ESP32 yang biasa, dia gunakan chip pemprosesan yang dicipta oleh Tensilica lah. Okey, di sini kalau anda lihat ada banyak bentuk ESP32 yang bagi kebanyakan orang ini adalah first time experience lah untuk tengok bentuk-bentuk chip mikro pengawal ESP yang dikeluarkan oleh syarikat Espressif lah. Kemudian kita ada ESP8266. Di sini pun anda boleh lihat lah bentuk-bentuknya di sini. Jadi untuk pengetahuan anda, selain daripada Arduino, ESP32 dan ESP8266 juga antara yang terhangatlah di pasaran. Memang salah satunya adalah mudah didapati, kemudian dari segi programming atau pengaturcaraannya sama sahaja seperti Arduino Uno dan Arduino Mega, dan dia ada tambahan yang berbeza yang menampakkan ESP32 dan ESP8266 ini menarik, iaitu kedua-dua ini ada Wi-Fi dan Bluetooth. Dia ada Wi-Fi dan juga Bluetooth, atau kita panggil dia BLE lah. BLE ni bermaksud Bluetooth for Low Energy. Jadi itulah yang sedikit sharing untuk anda semua mengenai siapa syarikat Espressif ni. Jadi kalau untuk kita rumuskannya, syarikat Espressif ni adalah sama seperti syarikat Arduino. Mereka mengeluarkan chip mikro pengawal lah, yang popular di kalangan pelajar dan di kalangan makers. Apa yang membezakannya adalah chip mikro pengawal Espressif ini memiliki ciri-ciri Wi-Fi dan Bluetooth yang sangat-sangat sesuai untuk aplikasi IoT. Jadi
kita pergi ke fasa seterusnya. Jadi, dan selaku sebagai pengakhiran atau penutup untuk program webinar hari ini, jom buat projek aplikasi IoT WSN. Jadi ini adalah raja blok projek yang kita akan buat. Anda semua akan buat, anda boleh scan link QR nanti di page seterusnya untuk mencubalah. Jadi kat sini anda boleh lihat lah satu raja blok yang projek yang sama seperti saya buat. Saya ada ESP8266 ataupun ESP32 yang dipasang dengan sensor DHT11, dan daripada sensor DHT11 ni ianya akan memberi dia akan membaca bacaan di persekitarannya dan akan menghantar ke mikropengawal ESP8266, dan ESP8266 akan menghantar data tersebut ke nod penerima. Daripada nod penerima inilah yang akan berhubung ke modem internet kita atau modem Unify ke modem Maxis ke sebagainya lah. Dan daripada situ akan dihantar ke internet dan dihubungkan dengan platform IoT yang kita nak. Kalau dalam contoh saya ni, saya cover ketiga platform. Saya buat Favorite, saya buat Blink dengan ThinkSpeak. InsyaAllah lah boleh follow step by step tutorial di website GitHub saya, yang mana anda boleh scan di QR code di page seterusnya lah. Jadi sebelum tu, untuk buat projek ni, apa yang anda perlukan adalah 2 unit board Node MCU atau ESP8266 lah. Anda perlukan 2 board ni sebab satu adalah untuk penghantar, satu lagi untuk penerima. Atau kata lain, satu untuk sender, satu lagi untuk receiver. Okay. Kemudian kita perlukan satu sensor DHT11. Okey, ini sedikit trivia juga. Apa maksud DHT11 ni? Macam anda tahu, sensor DHT11 ni adalah sensor yang mengukur suhu dan juga kelembapan. Tapi kalau tengok dari segi maksud ni, apa maksud? Dari segi nama sensor ni, sensor DHT. Sensor DHT11 bermaksud, DHT tu bermaksud digital, humidity, temperature. Nombor 11 pula adalah nombor siri sensor tersebut lah, ataupun nombor siri model berkenaan. Kemudian anda memerlukan breadboard untuk pemasangan komponen untuk sensor DHT11 dan juga wire jumper lah. Pastikan anda beli wire jumper male to male jenis. Kemudian perisian yang anda perlu ada sangat mudah. Anda cuma perlukan Arduino IDE dan juga beberapa library yang perlu diinstalkan lah. Library yang kita perlukan adalah library sensor DHT11, ada food sensor dan library untuk board ESP8266. Anda akan, untuk step by step guide untuk install yang ini, anda akan refer lah dekat website GitHub yang kita akan berikan nanti. Jadi kat sini ini saya akan memberi sedikit penerangan untuk pemasangan litar. Perlu diketahui yang untuk pemasangan litar ini hanya untuk node penerima sahaja ataupun sender sahaja. Kalau receiver tak perlu pun receiver tak perlu pun pemasangan sebarang litar. Cuma cucukkan kabel USB ke laptop kita lah. Okey, jadi kat sini saya beri sedikit penerangan. Kalau anda nampak wayar hitam ni, wayar hitam adalah ground. Jadi ground akan disambungkan ke ground pin ESP8266. Kemudian wayar color merah ni pula adalah wayar VCC ataupun wayar power lah, atau wayar aktif untuk memberi power supply kepada sensor tersebut lah. Jadi sensor pin VCC DHT11 ini akan disambungkan ke pin 3V3 di ESP8266 lah. Kemudian pin color biru ni pula adalah pin data. Okay. Jadi pin data ni kita sambungkan ke pin nombor D8 ya. Okay, kalau kat sini saya tuliskan besar sedikit, tak nak lihat. Okay.
sambungkannya ke pin D8. Seterusnya anda akan siaplah untuk pemasangan litarnya. Dia sangat-sangat mudah dan anda boleh ikutilah. Okey, ini adalah source code untuk projek ini dan dalam QR code ini akan membawa anda ke website GitHub. Dalam website GitHub itu akan saya memberi tunjuk step by step dari menginstall library ESP, kemudian membuat pemasangan litar, kemudian mengupload program dan sebagainya lah dari situ. Jadi sekian itu daripada saya untuk siri webinar hari ini. Jadi saya berharap untuk jumpa anda semua di masa akan datang. InsyaAllah mungkin saya akan buat perkongsian ilmu berkaitan projek-projek IoT yang telah saya jalankan, antaranya smart urban farming lah, atau pertanian bandar pintar lah, untuk anda mendapat inspirasi dan aspirasi mengenai sistem pertanian pintar khas untuk kategori bandar lah di sini. InsyaAllah. Jadi kalau anda ingin berhubung dengan saya, boleh pergi search di Facebook, nama saya Aiman Akib, dan anda bolehlah PM saya secara personal lah di situ.